Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Syukur pada Allah Taala kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita berhimpun dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan akan beri kepada kita suntikan keimanan kepada Allah SWT. Salam semua yang hadir, jangan lupa untuk share pada teman-teman yang lain. Moga-moga ada pahala untuk kita bersama-sama pada pagi ini mengajak manusia kepada kebaikan. Salam Zanulis, barakallahu fikum. Taufik Rohani Ahmad. Terima kasih semua Ustaz Yusuf. Pagi ini renungan yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan daripada surah Ali Imran, surah yang mengisahkan tentang keistimewaan keluarga pilihan Allah SWT ini, iaitulah pada ayat yang ke-26, iaitu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' wa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Tuhan yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada Engkau pada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan itu daripada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebaikan, semuanya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi tuan-tuan dan sekalian, sekarang Allah cerita kepada kita tentang masalah si Zubaidah. Kalau jangan lupa untuk share pada teman lain ya. Jafiza, barakallahu fikum. Juliana, alhamdulillah. Jamalia Nazri. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW supaya mengagungkan dan bersyukur kepadanya dan menyerahkan segala urusan kepadanya, bertawakal kepadanya. Ya, ni inti kepada ayat ni, Liza Isa Al-Wasalan Iza Ma'mur. Jadi Al-Mulk yang dimaksudkan di sini adalah kenabian. Ada yang mengatakannya sebagai kemenangan dan ada yang mengatakannya sebagai kekuasaan. Namun pendapat yang benar yang dikuatkan oleh sebahagian daripada ulama tafsir bahawa Al-Mulk itu makna umum, mencakupi segala sesuatu dalam makna Al-Mulk tanpa ada pengkhususan. Maka firman Allah, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Kau kehendaki, dan Kau berikan dan Kau cabut kekuasaan di siapa pun yang Kau kehendaki. Hari ini seorang merupakan berpangkat tinggi, esok belum lagi. Hari ini seorang itu berada dengan jawatan yang sangat dicemburui oleh ramai, esok belum tentu lagi. Hari ini seorang ayah itu disayangi oleh anak-anak, menduduki tempat yang mulia di sisi anak-anak, pemimpin yang terkemuka. Tapi belum tentu lagi perkara itu akan berkekalan ya. Nabi Muhammad Fadrul. Jadi Allah lah yang berikan dan Allah juga yang mengambil sesuatu kekuasaan yang ada pada seseorang manusia. Ini adalah rumusan daripada pandangan kebanyakan para ahli tafsir. Kata Ibn Katsir pula bahawa Allah memberitahu kepada orang-orang kafir dalam urusannya, bahawa orang kafir mengatakan mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada golongan yang tertentu, ya, Al-Wasalan dan juga akhirat. Barakallahu fikum. Bagus nama Anissa Osman. Jadi orang kafir ni bertanya kepada Nabi SAW, mengapa Quran tak diturunkan kepada orang yang kami pilih? Mengapa diturunkan oleh Allah yang Allah pilih? Maknanya mereka anti Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mereka mengatakan kenapa Quran tak diturunkan ke atas seseorang ala rajulaini minal qaryataini azim ahum yaqsimun rahmat rabbik. Jadi mereka berkata kepada Nabi SAW sebagai penghinaan, mengapa Quran tak diturunkan kepada orang yang hebat di kalangan kami? Contohnya macam Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, seorang berkedudukan, yang pangkat, yang kaya, yang punya ramai anak-anak, yang punya harta. Kenapa diturunkan kepada Nabi SAW? Jamali Ahmad ya. Saudara saya Insinyur Khairi Faizi, barakallahu fikum. Zarina ya. Khairi Faizi, ahlan sahlan. Jadi apakah mereka yang menyimpan perbendaharaan rahmat Allah di tangan mereka, pengaturannya, hingga mereka yang menetapkan kenabian ataupun kerasulan? Sungguhnya Allah SWT yang berbuat apa yang dikehendaki olehnya tanpa ada siapa yang boleh membantah. Jadi setengah daripada para ulama tafsir macam Ibn Katsir, ya, Zura Syafi'i mengatakan bahawa ayat ini turun berikutan dengan sikap golongan musyrikin yang anti Nabi SAW dan bertanya-tanya kepada Nabi, mengapa Quran turun kepada engkau wahai Muhammad, tidak kepada orang yang kami pilih, orang yang kami hormat? Engkau siapa wahai Muhammad? Jadi ayat ini ya, Jasmani Muzaffar, Asma Said,
turun bagi memberikan penjelasan bahawa pemilihan kenabian kerasulan bukan urusan manusia. Baik ya. Ayat berikutnya, ayat surah Al-An'am ayat 124, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Kata Ibn Kathir, ya, metodologi Imam Ibn Kathir ni, bila bahawa satu ayat maka beliau akan kemukakan ayat-ayat lain yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perspektif yang kita bincangkan itu. Ada setengah orang mengatakan bahawa Ibn Kathir ni dia ciplak, ini perkataan yang kasar lah, ya, menciplak pandangan terdapat dalam Ibn Jarir Tabari. Untuk tuan-tuan, semua ulama ni memiliki cara mereka sendiri dalam penguraian kepada Quran. Ibn Kathir ya mendapat manfaat yang banyak daripada Ibn Jarir Tabari yang datang jauh sebelumnya, ratusan tahun. Tapi ternyata pandangan Ibn Kathir itu lebih fokus, dan penjelasan beliau dengan tarjih pendapat beliau kemukakan, hadis-hadis beliau kumpulkan, maknanya juhud yang bukannya sedikit. Zahra Sabit, Bairin bin Ibrahim, Al-Wasalan, Barakallahu fikum. Jangan lupa tuan-tuan dapati kuliah ni manfaat, tuan-tuan joinlah kami dalam Telegram sahabat Ustaz Hazan. Ada banyak doa dan fakta, nota yang dikumpulkan oleh Ustaz Nulis untuk semua yang ketinggalan. Masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Hazan, nanti segala yang saya bincang kat sini ada tulis situ ya. Baik. Seterusnya, dalam surah Ali Imran ayat 26, Allah menyatakan biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tadi surah Al-An'am, Ibn Kathir bawakan ayat-ayat lain untuk membantu menjelaskan penguraian terhadap fokus yang kita bincangkan. Ya, Al-Wasalam Sahabi Sadiqin, Barakallahu fikum, Fadilah Alhamdulillah. Ya, mimpi yang belum ditafsirkan, Al-Wasalam. Jadi Syekh Abdul Rahman Sa'di pula menjelaskan, ni seorang ahli tafsir yang lain yang mempunyai karamah yang tertentu. Abdul Rahman Sa'di ni seorang mufassir yang hebat, ulama yang terkemuka. Beliau menceritakan 70 tahun yang lalu bahawa manusia akan dapat berhubung satu sama lain dengan mudah di rumah, di pejabat, di mana-mana. Zaman tu 70 tahun lalu, tuan-tuan. Dia Muhammad Hanafi Tahir, Barakallahu fikum. Beliau menceritakan tentang pencapaian dunia mobile, Selcom, apa dipanggil sebenarnya, telefon tangan, telefon bimbit, telah pun diceritakan oleh Abdul Rahman Sa'di 70 tahun yang lalu. Ya Allah beri kepada beliau ni karamah, boleh fikir satu benda yang belum berlaku. 70 tahun kemudian barulah di-materializekan. Al-Wasalam semua yang hadir, Mahfizah, Barakallahu fikum. Jadi dari tafsir terkemuka, Abdul Rahman Sa'di mengatakan bahawa segala kebaikan berasal darimu. Ini padu pada ayat tadi huraiannya. Dan tidak boleh kita menceritakan melainkan yang baik-baik saja kepada Allah Ta'ala. Ini adab kita dengan Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menceritakan tentang penyakit yang menimpanya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Sedangkan dalam sebelum ayat sebelum itu, baginda mengatakan yut'imuni wa yasqin, dia bagi makan kepada aku dan bagi minum. Semua kebaikan disandarkan kepada Allah, tapi keburukan kita tidak menyandarkannya kepada Allah min babil adab, kerana itulah adab kita dengan Allah SWT. Gitu juga kalau doa yang kita bacakan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yazhab bi sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Kalau kita ni rasa tak kena, pergi outstation jauh-jauh, terbayang pula ayah kita, mak kita, anak kita daripada kejauhan, apa berlaku kat mereka, tonton demikian, baca pula berita cerita orang kena kidnap dan sebagainya. Rasa risau dalam hati. Usah risau, tuan-tuan. Risau tidak boleh membuat apa-apa. Telefonlah, mintalah mereka berjaga-jaga sebagai contoh, dan amalkan doa ini. Apakah doa itu? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yazhab bis sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yazhab bis sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Maksudnya apa? Ya Allah, tiada kebaikan melainkan yang Engkau bawa kebaikan itu. Macam mana? Dan tiada keburukan melainkan Engkau yang menghilangkannya, wahai Tuhan. Dan tiada kekuatan daya upaya melainkan denganmu sahaja. Doa ni kita baca masa bila? Bila kita rasa risau, rasa terfikir apa berlaku kat rumah aku, apa berlaku kat keluarga aku, ayah ibu aku ni macam mana, yang balik Allah, macam-macam dalam fikiran kita. Rezeki, rezeki pertama Al-Wasalam. Maka jangan lupa Marliana, rajinlah kita mengamalkan doa ni bila hati kita ditimpa gusar, rasa risau, rasa tak menentu, maka kita kembalikan segala-galanya pada Allah, kerana
Kerisauan tidak menyelesaikan urusan kita. Ya. Baik. Keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Ya. Walaupun ia sebahagian daripada kadar dan kadar ketetapannya. Jadi kebaikan dan keburukan semuanya termasuk dalam cakupan kadar dan kadar. Ya, ni penjelasan siapa? Imam Abdul Rahman Sa'di. Beliau seorang ahli tafsir yang terkemuka dari Hijaz yang telah pun wafat. Baik. Tidak dikatakan di tanganmu kebaikan dan keburukan, tapi dikatakan di tanganmu segala kebaikan, dan engkaulah yang boleh menghilangkan keburukan. Kita kata begitu tentang Allah sebagai satu bentuk adab dengannya. Berarti kebaikan semuanya kita sandarkan kepada Allah, keburukan semua kita jauhkan daripadanya, walaupun hakikatnya semua daripada Allah SWT. Kan itu diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib bahawa Nabi sentiasa berdoa dalam salat malam, wal khairu kulluhu fi yadayka wa syarru laysa ilayka. Segala kebaikan itu berada dalam tanganmu wahai Tuhan, dan semua keburukan tidak disandarkan kepadamu. Ya, ajar bahasa. Terima kasih. Jangan lupa share video ni pada teman-teman tau. Pagi-pagi ni kita cari pahala, ajak orang buat kebaikan. Moga ada dalam upasan ini satu yang dapat mengubati hati yang stres, menunjuk jalan keluar kepada mereka yang sedang buntu. Mudah-mudahan pastinya daripada Quran, daripada hadis. Inilah satu hiburan buat kaum beriman. Jangan lupa Rina, barakallahu fikum. Jangan lupa tolong share kepada teman-teman kita yang lain. Baik, di antara pengajaran dapat dipetik daripada renungan ayat ini, yang pertama sekali yang disebut Ibn Katsir dan tafsirnya, bahawa ayat ini merupakan peringatan, petunjuk supaya mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, yang telah memindahkan kenabian daripada seorang Bani Israel kepada Nabi di kalangan orang Arab, iaitu Quraisy, yang tidak membaca dan tidak menulis. Ini ayat berkaitan dengan seperti Ibn Katsir jelaskan, berkaitan dengan tindakan golongan musyrikun yang bertanya-tanya kepada Nabi SAW, mengapa Quran tidak turun di kalangan orang terpilih, orang kaya, orang bangsawan yang kami nak, kenapa diturunkan kepada Muhammad yang miskin? Maka penjelasan daripada ayat ini renungan untuk kita bahawa ketetapan pemilihan ini bukan di tangan kita, bukan dalam perbincangan kita. Ia merupakan ketetapan Allah yang Maha Berkuasa, yang Maha Bijaksana, yang di tangannya segala kebaikan. Begitu. Yang kedua, kemuliaan tidak dicari melainkan dengan Allah SWT, kerana kemuliaan datang melalui ketaatan, seperti yang berlaku pada Rabi'i bin Amir radhiyallahu anhu ketika Sayyidina Umar mengutusnya untuk berjumpa dengan Maharaja Parsi, Jeneral Kerajaan Tentera Parsi, untuk perundingan sama ada perangan diteruskan ataupun mereka menyerah diri. Maka Rabi'i bin Amir berkata dengan penuh keyakinan, nahnu qaum ibta'athana Allah linukhrijana ibadatul ibad ila ibadatillah, wa min dhiqi ad-dunya ila sa'atil akhirah, wa min jawril adyan ila adil Islam. Kami inilah umat yang diutuskan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan manusia daripada perhambaan terhadap manusia kepada perhambaan terhadap Allah SWT, daripada kesempitan hidup dunia kepada keluasan akhirat, dan daripada kezaliman ideologi ciptaan manusia kepada keadilan Islam. Ya, Hasan Deboy di Hasan. Jadi kemuliaan itu datang dengan sebab Islam. Nahnu qauman a'azzanallahu bil Islam, wa mahma btaqayna ghayr Islam azalana Allah bih. Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, kami ni umat yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Andai kita mencari sesuatu selain daripada Islam, maka Allah akan menghina kita. Kita mencari kemuliaan pada duit, terjerumus kita dalam macam-macam kemusyrikan. Kita mencari kemuliaan dengan sebab berkawan dengan orang-orang yang jahat. Sebab orang jahat itu kuat, akhirnya kita pun terjerumus dalam maksiat. Maka carilah kemuliaan dengan Allah SWT. Pesan ke anak-anak kita duduk kat asrama tu nak, memanglah ada budak nakal Maka kau kalau nak kena elak daripada kena buli, kawanlah dengan kawan yang kuat tetapi saleh. Apa tanda kesalehannya? Dia rajin pergi ke surau, dia EJK Badar contohnya. Beritahu ke anak-anak kita, terutamanya lelaki, kerana mereka kena mengalami situasi ini semua tuan-tuan. Jangan sikit-sikit kita masuk campur, sikit-sikit kita telefon ke biji, kejap-kejap telefon berkata, anak emas ke kita, anak kita ni realistik lah. Yang ceramah ni pun dulu selalu kena budi kat sekolah. Apa nak buat tuan-tuan? Maka ajar anak kita untuk jadi mulia dengan Islam, dengan berkawan dengan orang saleh. Kau nak kalau kena buli kat asrama, budak-budak nakal itu tuan, saya pernah mengalami situasi kat sekolah dulu. Kawan bercerita lah, dia suruh lalu nyanyi lagu negaraku, kebangsaan, baik pula sini ni. Lagu negaraku, tanda kebangsaan, patriotik lah kan. Tapi dia suruh angkat suara dalam dia, negaraku, nyanyi angkat suara dalam dia.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tapi inilah dia cabaran jadi orang muda, jadi orang lelaki. Kalau tak kena ujian tu semua, maka tak adalah kita lalui lah. Sikit-sikit anak nak mengadu, kita pun jadi pening kepala, kita pun susah hati, kita tak boleh buat kerja. Ya, anak yang bijak dia mengalami benda tu semua, pesan dengan dia, nak memang ada golongan pembuli ni. Mungkinlah dia tak dapat kasih sayang kat rumah, ya. Tapi ayah tak boleh lah kerja dia, kau telefon dia, kena melompat pergi, kena berjumpa pengetul. Tak rasional lah begitu. Tak bijaksana. Maka kau ayah beritahu, kau nak selamat daripada kejahatan atau kenakalan kaum itu, kawanlah dengan orang yang kuat. Tapi orang kuat itu bersandar kepada masjid. Dia rajin pergi masjid, dia dihormati, dia ketua pengawas, dia ni memang rajin baca, duduk library, macam tu tuan-tuan. Hashim Badri ni pesan kepada ibu ayah, tuan-tuan, perempuan yang kisah sangatlah rasa tak mati, sudahlah. Kerana kita baca dalam hadis Usama bin Zaid bin Harisah, cucu angkat Nabi SAW yang disangi oleh baginda, itu pun bertumbuk dengan senasan sampai darah mulutnya. Nabi hanya mengambil kain mengelap sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah dia kepimpinan yang kena belajar, kepahlawanan. Jangan biarkan dia jadi penakut, jadi macam perempuan. Sikit-sikit kita nak kena bela, sikit-sikit kita nak kena beritahu. Macam tu tuan. Baik, ahlan salam semua yang hadir. Suhaizan, tak apa, tak setuju pun tak ada masalah. Ni cadangan. Baik. Jadi kalau kita perhatikan, kemuliaan datang daripada Allah, bukan kemuliaan datang dengan sebab kewangan, kekuatan, dengan sebab kawan-kawan, dengan sebab join kita, kumpulan yang kaya. Nak masuk dalam Facebook, nak masuk dalam Insta, nak masuk dalam kita mewah, kita itulah grup kita, semua beruang-beruang kawan. Beruang, berkawan dengan orang yang beruang saja. Tak. Kita cari kemuliaan dengan sebab Islam. Bukan kemuliaan kita kerana ilmu sekolah. Ada sekolah pula yang ada sesuatu itu yang mengamalkan jahiliah. Dalam amalan-amalannya, pada hari jadi dia ambil kek, tepuknya ke muka orang yang sama aja. Macam-macam benda-benda khurafat yang pelik-pelik lah tuan-tuan. Carilah Islam. Muliakan hidup kita dengan Islam. Ada yang dah tua-tua pun ada yang ilmu sekolah masih lagi berkaraoke, berjoget, tak malu. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kononnya air datang dari sekolah sekian-sekian, maka kena tunjukkan itu pride dignity dia. Benda pula kalau begitu tuan-tuan. Sejarah kematian itu datang pada orang muda, orang tua lagi dah senang logik akalnya menimpa. Haji Na'li, ahlan sahlan, barakallahu fikum. Baik. Yang ketiga, pengajaran daripada ayat ini, sungguhnya penghinaan yang menimpa manusia disebabkan kemaksiatan yang dilakukan olehnya. Ingat kisah Bani Israel yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Allah menurunkan ayat daripada surah Ali Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zariyah Hamid, barakallahu fikum. Dhuribat 'alaihimudh dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minannas wa ba'u bighadabin minallahi wa dhuribat 'alaihimul maskanah. Dzalika bi'annahum كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Masalahnya, terus jemput tuan-tuan kita yang lain, ada sikit masa baki lagi. Radhiyallahu Husain. Sekejap lagi. Ayat ni maksudnya mereka ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali bila mereka pegang pada tali Allah dan perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan daripada Allah dan ditimpa kerendahan kerana mereka kafir pada ayat-ayat yang Allah turunkan dan membunuh para nabi tanpa urusan, tanpa alasan yang benar. Yang demikian disebabkan mereka derhaka dan melampaui batas. Ayat ini menceritakan tentang kaum Yahudi, Bani Israel, yang telah bertindak menolak kenabian Nabi kita SAW hanyalah kerana Nabi datang daripada kalangan orang Arab, dan mereka menjangkakan Nabi muncul daripada kalangan kabilah mereka. Walau mereka tahu bahawa kebenaran itu ada pada Nabi SAW, tapi mereka tetap menolaknya. Jadi maknanya dalam hidup ni, apabila kita kekal melakukan maksiat, hidup kita akan jadi hina tuan-tuan. Walaupun dari sudut fizikalnya kita ukur, orang puji, orang puja kita, tapi kena ingat, sebenarnya orang puji kita bukan sebab apa, tapi kerana mengharapkan sesuatu daripada kita. Tuan-tuan berlaku kadang-kadang pihak yang tertentu berkata, bagaimana Ustaz saya nak terlibat dalam perkara itu, yang memberi itu pun terlibat dengan perkara yang buruk, yang rasuah dan sebagainya. Bagaimana saya nak meraihkan dia sendiri pun sebenarnya terlibat dalam perkara-perkara maksiat.
Jadi baiklah saya berkeadaan demikian daripada saya terlibat dengan orang seperti ini. Semua orang tahu bila melakukan maksiat tuan-tuan. Pada ini viral, orang ambil gambar hantar kat saya, kat kemana kita nak sembunyikan diri kita? Tak ada. Agak-agak orang dekat parking kereta pun orang boleh sebarkan Zarul Munafisah. Jadi kemuliaan datang dengan sebab ketakwaan kepada Allah, bukan dengan sebab kekayaan, bukan dengan sebab pangkat. Tak ada guna itu semua bila kita terlibat melakukan maksiat. Allah pasti akan menghina kita, tuan-tuan dimiliki Allah sekalian. Baik, daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, "Wa'istu baina yaday sa'a bi sayfi hatta yu'badallah wahdah la syarika lah, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, wa ju'ila dhullu wa sagharu ala man khalafa amri, wa man tashabaha biqawmin fa huwa minhum." Dalam hadis riwayat Ahmad, aku diutuskan dengan mata pedang pada hari kiamat telah dekat, hingga hanya Allah saja yang disembah, jadi sekutu baginya, dan dia telah menjadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku, serta dia telah menjadikan penghinaan dan kekerdian kepada orang yang melanggar perintahku, dan siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk di kalangan mereka. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan hidup sebagai seorang mujahid, seorang yang memperjuangkan agama Allah SWT. Bahawa umat Islam nak jadi kuat bukan menjadi tali barut pengikut mengampu kepada bangsa-bangsa yang memiliki kekuatan ketenteraan. Tidak, orang Islam masih ada identiti mereka sendiri. La syarqiyah wala gharbiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat Islam adalah umat yang punya identiti sendiri. Kita tak perlulah menyokong orang-orang kafir itu dengan tujuan untuk jadi mulia macam mereka. Seperti apa yang berlaku di kalangan setengah orang Arab pada hari ini yang amat memalukan. Mengakui orang Yahudi dah jemput mereka datang, binakan untuk mereka kuil besar-besar, macam tak ada prinsip, hanyalah semata-mata nak mengelakkan negara mereka daripada diboikot. Padahal kekayaan bukan datang daripada bangsa-bangsa itu. Kekayaan datang dengan kehendak Allah SWT. Ya, kalau Allah mengkehendaki, nama amru idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Allah kehendaki, dalam sekejap mata Allah boleh jadikan negara mereka yang terkenal pusat perniagaan itu hancur dengan sebab bah besar seperti berlaku pada zaman Nabi Nuh dan sebagainya. Tapi malang sekali mereka tidak mengambil sebagai pengajaran. Ya. Baik. Yang keempat, menetapkan kekuasaan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada seorang pun yang mampu melemahkannya, baik di bumi ataupun di langit. Oleh kerana itu disyariatkan bagi seorang mukmin untuk berdoa selalu kepada Allah agar dimudahkan segala kebaikan untuknya, ditolak segala keburukan terhadapnya. Dari Utsman bin Abil As As-Saqafi, beliau mengadu kepada Nabi tentang penyakit rasanya pada tubuhnya sejak dia meluk Islam. Ni adalah seorang sahabat yang mengatakan dia sakit, lengur-lengur pada badannya. Maka dia mengadu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sakit tubuh ini." Maka Nabi mengajarnya untuk meletakkan tangan beliau di atas tempat sakit itu. Macam ni, katalah tangan kita ni lengur semua. Kenapa ialah mungkin kerana ada ligamen yang masalah dan sebagainya. Pegang, buat sakit tu pegang, kemudian bacakan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya, Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Kata tangan kita sakit kat sini, tak baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Boleh? Nanti masuk kat Telegram sahabat Ustaz Azan. Nanti Ustazah Safi Sadiqin atau Ustazah Umi Fatih akan catatkan doa ni. Sakit tengkuk, tak tangan tengkuk macam ni. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. 7 kali. Bismillah 3 kali, kemudian doa itu 7 kali. Apa maksudnya? Nabi bersabda kepada Utsman bin Abil As ni, letak tanganmu pada tempat yang sakit dan ucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah dengan nama Allah, dengan nama Allah 3 kali. Kemudian aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaannya dari segala keburukan yang aku rasakan atau aku bimbangkan. Ya. Jadi kalau anak lelaki kita mana sakit nak? Kat kaki dia main bola, baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadiru. Kalau perempuan, tajidina wa tuhadirina. Belajar bahasa Arab tuan-tuan. Kami kat Telaga Biru ada mengadakan kelas untuk belajar bahasa Arab. Fast track tau. Saya belajar bahasa Arab alhamdulillah 30 tahun, tak habis sampai kali ini. Bau boleh cakap bahasa Arab. Tuan-tuan belajar kaedah ni
Cuma 3 bulan saja. Ramai yang telah kami lahirkan boleh cakap Arab, menulis bahasa Arab dan sebagainya. Masuk Datuk Fadilah Kamsah tau. Jom yang pergi bahasa Arab kami ya. Jadi tuan-tuan boleh rasa doa ini Nabi ajarkan kepada Uthman bin Abi Al-As untuk minta kepada Allah dihilangkan penyakit tersebut. Baik. Hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Muslim. Yang kelima daripada ayat ini tadi, ayat yang kita bacakan pada surah Ali Imran ni tadi, ya, ayat berkaitan dengan pemberian kekuasaan dan mencabut satu daripada sesiapa sahaja itu kuasa Allah. Surah Ali Imran ayat 26 tadi ya. Kemudian yang kelima yang kita dapat daripada perenungan ayat ini, keutamaan dan pentingnya berdoa kepada Allah SWT. Dulu para ulama salaf selalu berdoa kepada Allah dengan doa mereka, Allahumma a'izani bi ta'atika wa la tuzillani bi ma'asiyatik. Allahumma a'izani bi ta'atik wa la tuzillani bi ma'asiyatik. Ya Allah, muliakan aku dengan sebab taat padamu. Janganlah kau hina aku walaupun aku banyak melakukan maksiat padamu. Yalah tuan-tuan, saya pernah cerita pada tuan, maksiat ni ibarat kekotoran yang melekat pada cermin kereta. Kalau tak dihilangkan, bahaya pemandu tu tuan-tuan. Kalau penuh dengan debu bahagian depan kereta itu, kita kena bersihkan terlebih dahulu. Tak nanti malam kau jalan dekat highway dah tak nampak tuan-tuan. Kadang-kadang minyak kena hilangkan. Maka demikian juga hati, bila kita sehari melakukan maksiat, hati itu akan ditimpa noktah hitam. Noktah ni maknanya titik hitam, noktah tu sauda. Bila kita bertaubat kepada Allah, maka titik itu akan hilang. Tapi kalau tak bertaubat, keseruan hati itu, bayangkan sehari buat dosa sampai hitam gelap katup, maka kita sudah tidak mampu melihat kebenaran sebagai kebenaran. Sebaliknya kita melihat kebenaran sebagai kebatilan, dan kebatilan itu sebagai satu keserongan. Nasihat aku pada masalah ni, lupa share pada teman yang lain. Sinjan. Baik, itu doa para ulama salaf. Cuba kita amalkan semua. Allahumma a'izani bi ta'atik wa la tudhillani bi ma'asiyatik. Ya Allah, muliakan aku dengan sebab ketaatanku kepadamu. Janganlah kau hina aku disebabkan maksiat yang aku buat setiap hari. Keluar di rumah dah buat maksiat, melihat perkara yang berkaitan dengan maksiat, mendengar perkara maksiat, bercakap perkara maksiat, buka dalam Facebook pun maksiat, buka TikTok maksiat, semuanya maksiat. Bila nak bertaubat tuan-tuan? Kalau tak disegerakan, titik hitam itu akan kekal dalam hati. Ingat melakukan dosa menyebabkan kulit hati kita menjadi gelap. Baik. Maka selayaknya bagi seorang mukmin berdoa kepada Allah untuk minta kebaikan dunia dan juga akhirat. Kerana Allah telah menyatakan surah Nisa ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu thawabad dunya fa 'inda Allahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira. Siapa yang menghendaki kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah memilikinya. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi itulah sebab doa Nabi SAW yang Allah anjurkan, yang Allah ajarkan kepada kita semua ketika musim haji. Ya minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Nabi selalu berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kepada aku kebaikan dunia, beri aku kebaikan akhirat, selamat aku daripada neraka Jahannam. Kalau Allah tak beri kepada kita satu nikmat dunia, jangan kesal, jangan gusar tuan-tuan. Allah boleh beri untuk kita di akhirat. Allah tak beri kepada kita di dunia adalah sebab musababnya, adalah hikmah di sebaliknya. Baik sangkalah dengan Allah SWT. Jadi doa ini Nabi selalu anjurkan. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu selalu mengucapkan doa itu pada waktu dia mengundang orang lain untuk menghadiri undangan, dan ketika dia berdoa dan doa ini dipanjatkan. Nampak doa ni pendek, ringkas, tapi maknanya sangat padat tuan-tuan, kerana dia meminta kepada Allah satu kebaikan dunia dan akhirat, dan Allah Maha berkuasa untuk memberikannya. Ya, alangkah ulat yang hitam di malam yang hitam, dalam batu yang hitam, ada makanan yang Allah sediakan untuknya. Ini kan pula kita manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT. Wakil bandar Jadi rajinlah berdoa kepada Allah dan perlu tawaduk. Sebagaimana anak kita minta kepada kita satu benda, bila kita suka, kita seronok, kita mendengar dia minta, kita ayah ni rasa macam sedih sangat kalau tak dapat penuhi permintaan mereka. Maka bandingannya walillahil mathalul a'la, Allah tak sesuai disamakan dengan manusia. Tapi demikian Allah suka mendengar suara kita dalam duha yang kita panjatkan. Banyak doa yang tuan-tuan panjatkan dalam salat duha Allah telah makbulkan kan? Banyak doa yang tuan-tuan panjatkan dalam munajat untuk merawat sakit tuan-tuan, Allah pulihkan dia, betul kan? Banyak doa yang tuan-tuan panjatkan selepas baca surah Al-Kahfi, Allah makbulkan, betul kan? Banyak doa yang tuan-tuan minta kepada Allah lepas salat fardu, Allah tunaikan, betul kan?
Jadi Allah gembira mendengar suara kita. Tuan-tuan, jangan pernah berdoa kerana dia tidak pernah memberi. Sekian dari saya, Azhar Jabir. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan sharing. Terima kasih dari Singapura. Barakallahu fikum. Jangan lupa tuan-tuan, waktu duha dah masuk, boleh sembahyang sunat duha. Ya, sekurang-kurangnya 2 rakaat, dapat berapa rakaat, alhamdulillah sempurna mudah-mudahan. Jangan lupa kenal aku dan doamu. Terima kasih tuan-tuan. Bagi tuan yang menunaikan ibadah umrah, jom pergi bersama kami Zazan Travel. Dan bagi tuan yang nak pemakanan berasaskan Habat Sauda pun kami ada di Zazan Travel, yang kami namakan sebagai Birkah. Dan Nabi nyatakan merupakan rawatan kepada semua penyakit, melainkan kematian, kata Nabi Islam. Jom kita gunakan Birkah Habat Sauda daripada Zazan Travel. Terima kasih tuan. Setakat saya dulu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين وسماء المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Takallahu minna minkum. Terima kasih tuan. InsyaAllah pagi esok saya ada kuliah di Masjid Ar-Rada Masalah, kuliah subuh, membicarakan hadis-hadis hukum. Tuan yang ada kesempatan di Kuala Lumpur boleh hadir Masjid Ar-Rada Masalah. Terima kasih semua. Terima kasih kedang aku dan doamu. Jumpa lagi pada waktu yang lain. Jamalia, terima kasih semua. Rahimah, Gikalo, terima kasih semua. Jangan lupa join kami di Sahabat Ustaz Azan dan kami di Telegram Telegram Sahabat Ustaz Azan. Ada doa, ada panduan petua fakta yang dikumpulkan oleh sahabat yang mulia. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudah. Terima kasih. Terima kasih Suyati Hashim. Terima kasih Aziza Ahmad. Terima kasih Muhammad Ahmad. Terima kasih Pengguna Berguran. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Masyikin, terima kasih. Tak sempat nak sebut nama semua. Terima kasih Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.